Assalamualaikum. Saya dan kawan-kawan saya, kami akan membincangkan ataupun akan menjawab persoalan yang kami pilih, iaitu Agent of Love. Okey. Atas kontrak ni, dia dari tahun 1990. Dia mula daripada Section 135 hingga Section 191. Okey. Kat situ dia atas kontrak ni dia melibatkan dengan bidang insurans, urus niaga, hartanah, bidang pengangkutan dan perdagangan antarabangsa. Okey. Apa itu maksud agensi? Okey, agensi adalah kontrak di antara ejen dan prinsipal. Ejen adalah orang yang digajikan atau diupah untuk membuat kontrak dengan pihak ketiga bagi pihak prinsipal. Lepas tu, ejen adalah pihak yang bertindak mewakili prinsipal. Sementara prinsipal pula adalah pihak yang mewakilkan kuasa kepada ejen. Okey, bagaimana kontrak ini boleh wujud? Kontrak agensi ni boleh berlaku sama ada secara lisan, bertulis ataupun melalui perbuatan. Ia boleh berlaku walaupun tanpa menyebut perkataan ejen atau prinsipal. Hubungan ejen prinsipal ini boleh berlaku tanpa disedari oleh kedua pihak. Contohnya dalam kontrak ada seseorang pemuda kedai dengan penjaga kaunternya. Terdapat perjanjian secara tidak langsung bahawa penjaga kaunter itu menerima belian dari pelanggan. Itu juga betul kalau nak tengok contoh lain kan. Seorang isteri seorang isteri kan, dia membeli barang dan membayar bagi bil bagi pihak suaminya, macam dia belanja lah. Itu pun dianggap sebagai ejen kepada suaminya. Setiap apa yang kita kongsi dalam kontrak perkongsian adalah ejen kepada rakan-rakan kongsinya yang lain. Macam tu. Lepas tu ada juga persoalan, adakah kontrak ni macam ejen ni boleh macam budak-budak bawah umur, boleh tak kita macam prinsipal nak latih ejen tu bawah umur? Sebenarnya boleh, tapi nanti apa-apa macam kerugian ke apa, prinsipal tu yang tanggung sebab dia bawah umur. Okey, kategori prinsipal yang boleh melantik macam seharusnya lah dia melantik ejen ni, dia macam dia kena 18 ke atas. Kalau bawah 18 tu dia boleh, tapi nanti kalau ada kerugian, prinsipal tu yang akan tanggung semua tu. Itulah sikit sebanyak. Bagaimana ejen dilantik? Kontrak agensi pada dasarnya tertakluk kepada prinsip-prinsip asas kontrak, iaitu mesti mempunyai tawaran penerimaan, balasan dan niat untuk meningkatkan dari segi undang-undang. Kontrak pelantikan ejen hanya sah jika kedua-dua pihak memenuhi elemen-elemen asas kontrak. Secara umumnya, seorang ejen boleh dilantik melalui cara-cara berikut. Pelantikan nyata, iaitu pelantikan yang dinyatakan secara jelas sama ada melalui lisan atau bertulis. Pelantikan ini boleh berlaku dengan menyebut perkataan ejen, wakil atau apa-apa perkataan yang membawa erti dan kesan yang sama. Bahkan pelantikan ini juga boleh berlaku walaupun tanpa disebut perkataan-perkataan itu. Adalah memadai jika menyebut secara jelas tentang tugas atau peranan pihak berkenaan untuk bertindak bagi pihak yang lain dalam sesuatu urus niaga. Pelantikan tersirat atau tertaklum, iaitu pernyataan atau tindakan yang tidak secara jelas tetapi memberi kesan bahawa seorang itu berkuasa untuk bertindak bagi pihak prinsipal. Pelantikan begini termasuk tindakan isteri sebagai ejen kepada suami dalam keadaan tertentu, terutama jika isteri tersebut adalah suri rumah yang sentiasa bertindak atas kapasiti kewangan suami. Hubungan ini juga berlaku dalam hubungan di antara rakan kongsi. Contohnya, Syahri adalah pekerja Zuhaili yang meniaga cawangan kedai runcit milik Zuhaili. Kebiasaannya, Syahri diminta oleh Zuhaili untuk membeli stok barang daripada pemborong. Apabila berlaku kekurangan barang, Syahri mendapatkan barang tersebut daripada pemborong yang difikirkan sesuai
Tindakannya ini dilakukan atas kapasiti sebagai ejen melalui kuasa tersisa. Pelantikan secara ratifikasi atau pengesahan iaitu dengan mengesahkan tindakan ejen atau bakal ejen yang pada asalnya dilakukan dengan kuasa yang tidak sah. Berlaku dalam dua keadaan iaitu A. Ejen yang dilantik secara sah tetapi bertindak melampaui kuasanya. Tindakan yang melampaui kuasa itu boleh ditolak oleh prinsipal. Jika prinsipal menolaknya, maka ejen itu terpaksa menanggung sendiri kerugian atau tindakan undang-undang oleh pihak ketiga. Tetapi tindakan yang mempunyai kuasa itu boleh diratifikasikan atau disahkan oleh prinsipal. Apabila disahkan, prinsipal terikat dengan perjanjian itu. Tarikh kuat kuasa kontrak adalah pada tarikh berlakunya kontrak antara ejen dan pihak ketiga, bukan pada tarikh pengesahan. Ini bermakna pengesahan oleh prinsipal memberikan kesan ke belakang. Contoh, Ahmad adalah ejen basir untuk menjual rumah dengan harga tidak kurang daripada RM300,000. Pada 1 Jun, Ahmad telah menjual rumah itu kepada Kamal dengan harga RM280,000 sahaja. Basir mempunyai pilihan sama ada menolak urus niaga tersebut kerana Ahmad bertindak di luar kuasa yang diberikan kepadanya, atau menerima urus niaga itu. Jika Basir menerima dan mengesahkan urus niaga itu, kuasa Ahmad adalah berasaskan ratifikasi atau pengesahan. Kontrak itu adalah berkuat kuasa pada 1 Jun, bukan pada tarikh pengesahan oleh Basir. B. Seorang yang tidak dilantik sebagai ejen bertindak sebagai ejen. Tindakan oleh orang berkenaan boleh disahkan oleh orang yang dianggap sebagai prinsipal. Pengesahan itu menjadikan orang berkenaan sebagai ejen yang sah. Contohnya, sepanjang Karim berada di luar negara, beliau meminta kawannya Osman menjaga rumah miliknya. Osman telah menerima satu tawaran yang amat tinggi daripada Yusof yang mahu membeli rumah Karim. Osman telah membuat persetujuan untuk menjual bagi pihak Karim. Apabila Karim mengetahui tentang kontrak itu, beliau mempunyai pilihan iaitu sama ada menolak kontrak itu atau mengesahkannya. Jika Karim mengesahkan atau meratifikasikan kontrak itu menjadi sah dan Osman dikira menjadi ejen melalui ratifikasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin membentangkan tentang kontrak agensi, dan saya akan membahaskan bahagian saja pelantikan secara darurat atau keperluan, iaitu melalui tindakan yang dilakukan oleh ejen mewakili prinsipal apabila berlaku kecemasan yang memerlukan ejen itu bertindak bagi pihak prinsipalnya. Tindakan ejen itu adalah sah sebagai satu tindakan di bawah kontrak agensi walaupun ia tidak mendapat arahan dari prinsipal. Namun begitu, ia tertakluk kepada 3 syarat, iaitu yang pertama, mustahil untuk hubungi prinsipal bagi mendapatkan arahan atau keizinan bertindak. Ejen itu perlu berusaha sedaya upaya untuk menghubungi prinsipal bagi mendapat arahan selanjutnya akibat kejadian kecemasan. Yang kedua, keadaan benar-benar terdesak dan perlu. Jika ia tidak dilakukan, prinsipal akan mengalami kerugian yang lebih besar. Umpamanya, jika ejen itu ditugaskan untuk menjual barang yang mudah rosak, seperti sayur-sayuran yang akan layu dan rosak jika tidak dijual dengan segera. Yang ketiga, tindakan dengan niat yang baik, iaitu bukan untuk mengaut keuntungan sendiri atau untuk lari daripada tanggungjawab. Sebagai contohnya, Tajul ditugaskan untuk menjual sayur dari Cameron Highland ke Singapura. Namun itu dia tidak dapat melakukannya sekarang kerajaan.
Singapura melarang sebagai kemasukan sayur bagi mengelakkan satu wabak penyakit. Bagi mengelakkan sayur itu rosak, Tajul terpaksa menjualnya di Johor Bahru. Beliau perlu menghubungi prinsipalnya bagi mendapatkan kebenaran dan arahan lanjut, tetapi jika tidak menghubungi prinsipalnya, dia boleh menjualnya kerana keperluan darurat. Seterusnya, pelantikan secara persekatan atau estoppel, iaitu berlakunya apabila prinsipal disekat dari menafikan kepada pihak ketiga bahawa seorang itu adalah ejen. Persekatan ini berlaku setelah pihak ketiga diberitahu oleh prinsipal bahawa seseorang itu adalah ejennya. Contohnya Abu menyatakan kepada Cho pihak ketiga bahawa Bakar adalah ejennya, sedangkan Abu tidak pernah melantik Bakar sebagai ejennya. Lalu Cho yang menyampaikan kenyataan itu membuat kontrak dengan Bakar. Maka Abu disekat estoppel dari menafikan bahawa Bakar adalah ejennya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahri bin Asli, nama metrik NIM 2000071174. Apakah kewajipan ejen? Akta kontrak telah membuat garis dasar kepada tugas dan peranan ejen. Ejen membuat perhitungan yang sebaik-baiknya demi kebaikan prinsipal. Perhitungan yang dibuat adalah untuk kepentingan prinsipal yang seolah-olah sama dengan perhitungan yang akan dibuat jika ia dilakukan untuk kepentingan sendiri. Maksudnya, ejen mesti membuat perhitungan yang sebaik-baiknya untuk kebaikan prinsipal. Selain itu, ejen mesti membuat perhitungan yang sama untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, ejen perlu bertindak mengikut arahan sebagaimana yang telah dipersetujui. Jika tidak, prinsipal berhak menolak kontrak yang telah dibuat. Maksudnya, ejen mesti mengikut arahan sebagaimana yang tertera di dalam kontrak. Jika ejen tidak melaksanakan apa yang tertera dalam kontrak tersebut, prinsipal boleh menarik balik kontrak itu. Untuk kewajipan prinsipal pula ialah tugas prinsipal adalah sedikit tetapi amat penting dalam konteks menjaga kepentingan ejen. Yang pertama, membayar komisen sebagaimana yang telah dipersetujui dalam kontrak. Maksudnya, prinsipal mesti membayar komisen sebagaimana yang tertera di dalam kontrak. Yang kedua, prinsipal perlu membayar ganti rugi yang dialami ejen jika urusan dilakukan sah dengan jujur. Ejen akan kehilangan hak jika ejen lalai dan cuai, tidak akan mengikut peraturan bersama. Ini pula untuk kontrak agensi boleh ditamatkan. Caranya bagaimana? Sesuatu ejen boleh tamatkan kontrak melalui dua cara, iaitu yang pertama melalui tindakan ejen atau prinsipal sendiri. Ini untuk belah prinsipal. Yang pertama, melalui penamatan atas kehendak prinsipal tertakluk kepada dua pengecualian, iaitu apabila kuasa telah dijalankan sebagaimana sebahagiannya dan ejen mempunyai kepentingan dalam kontrak itu. Prinsipal menamatkan kontrak agensi perlu membayar ganti rugi kepada ejen. Maksudnya, jika ejen mempunyai sebahagian dalam kontrak tersebut, prinsipal mesti membayar ganti rugi kepada ejen kerana menamatkan kontrak tersebut. Yang kedua, melalui pembatalan atas kehendak ejen, dan ejen perlu membayar ganti rugi kepada prinsipal atas penamatannya. Maksudnya, jika ejen yang menamatkan kontrak, maka ejen mesti membayar ganti rugi kepada prinsipal. Yang pertama dengan yang kedua ni dia terbalik. Yang pertama itu
penamatan kontrak oleh prinsipal. Yang kedua ini penamatan kontrak oleh ejen. Okey. Dengan cara yang lain ialah penamatan melalui kuasa undang-undang, iaitu apabila salah seorang dari mereka mati, jika tidak waras atau bankrupt. Penamatan juga berlaku apabila tempoh kontrak itu telah tamat dan apabila pelaksanaan kontrak itu menjadi mustahil akibat berlaku sesuatu yang di luar kawalan kedua-dua belah pihak. Okey, maksudnya pembatalan ini dari kuasa undang-undang atau salah seorang daripada ejen ataupun prinsipal itu mati, bankrupt dan tidak waras, kontrak itu boleh ditamatkan kerana ia di luar kawalan kedua-dua belah pihak. Okey, sekian, terima kasih.